Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria ini, 20 Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 6 hari bulan 10 23, kita teruskan pengajian kita, kitab Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup adalah sebuah kitab yang memperincikan, membincangkan tentang asas perundangan Islam duduk di mana. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Rabbaniyah. Islam itu datang daripada Allah dan kepada Allah. Maknanya kita terima solat tu Allah Ta'ala perintah, kita buat kerana Allah. Itu dia panggil dari dan kepada. Kena ingat tu, dari dan kepada. Maknanya perintah dari Allah, kita buat juga kerana Allah. Jangan buat kerana orang bayar. Tak. Kemudian kita pergi kepada syariat, prinsip syariat yang kita belajar hari ini. Tajuk dia jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Tulis ku Arab. Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Prinsip syariat muka surat 15. Bagi jemaah pelajar yang ada kitab, yang kita ke Islam cara hidup ni, muka surat 15, iaitulah jalbul masalih, membawa kebaikan, wadaf'ul mafasid, menolak keburukan. Semua benda yang baik Islam akan bawa, ajar kepada kita. Semua benda yang buruk bukan daripada ajaran Islam, Islam menolaknya, membebaskan umat dia daripada perkara-perkara yang buruk, bermula dari akidah, pergi kepada ibadat, pergi kepada muamalat, dan semua perhubungan dia panggil jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Tulis ya pelajar, kita belajar Arab lah ni. Daf'ul masalih, apa ni? Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Tarik, bawa kebaikan, tolak keburukan. Muka surat 15. Memenuhi segala keperluan dan tuntutan hidup manusia pada setiap masa, keadaan dan suasana. Jangan ada orang pening cakap Islam ni sesuai zaman unta, zaman Nabi SAW saja. Kita kata la, Islam ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Hayyul Qayyum, yang maha gagah perkasa, yang hidup selama-lamanya. Dia yang tahu, dia cipta manusia, dia tahu manusia nak apa. Maka ini dia panggil Al-Quran. Itu adalah merupakan kitab risalah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Yang tak selesai masalah sekarang ini bukan salah Islam, salah kita tak ambil Islam sepenuhnya, ambil separuh-separuh, ambil juzuk-juzuk, maka dia panggil tidak komprehensif, tidak lengkap. Maka di sinilah dia panggil asas syariat Islam adalah untuk membawa kebaikan, dia panggil jalbul masalih, dan menolak keburukan, daf'u al-mafasid ataupun dar'ul mafasid. Jalbul masalih wa dar'u al-mafasid. Tulis ku Arab tepi kitab tu baru jadi. Tanda kita belajar Arab. Jalbul masalih wa dar'u al-mafasid. Daf'u ke dar'u boleh. Syariat Islam sebagai satu perundangan yang bersifat Rabbaniyah. Tulis belajar, Rabbaniyah maknanya mari daripada Allah. Kita buat juga kerana Allah. Dari kepada.
Dipanggil turun naik. Dalam istilah kata turun naik. Allah yang turunkan syariat ini, kita buat juga kan Allah. Dari segi sumber dan matlamatnya, kekal sehingga ke akhir dunia, kekal sehingga ke akhir dunia. Ia bersifat menyeluruh serta memenuhi semua keperluan dan tuntutan hidup individu ataupun masyarakat dengan sempurna. Masyarakat dengan sempurna. Selain itu, ia merupakan panduan atau cara bagi menjadikan hidup mereka di dunia lebih bernilai dan dapat menjamin kebahagiaan di akhirat kelak. Siapa nak bahagia, ikut syariat. Syariat Islam didatangkan dengan keadilan, rahmat dan kebajikan yang tulen untuk menyelesaikan masalah manusia dalam kehidupan dunia. Tiada keadilan lain yang dapat mengatasinya, dan tiada kebaikan, kemaslahatan yang dapat menandingi kemaslahatan yang terkandung dalam syariat ini. Pembahagian maslahat. Di masalah ni, maslahat ni ada beberapa kategori. Kita tengok pembahagian dia. Para ulama telah membahagikan kemaslahatan ini kepada 3 berdasarkan peranannya demi keteguhan umat. Boleh. Yang pertama dia panggil ad-daruriyat. Letak nombor pelajar. Ad-daruriyat maknanya keperluan asas. Kalau tak ada orang ni, tak boleh hidup. Itu makna daruriyat. Seperti keperluan kita kepada makan dan minum. Manusia ni kalau tak ada makan, tak ada minum, mati. Dia kata orang hospital minum air, minum susu dengan tiup dalam hidup, minum, makan juga. Yang kedua dia panggil hajiyat. Hajiyat ni keperluan biasa. Kalau tak ada, pincang. Yang ketiga dia panggil tahsiniyat, keperluan tambahan. Keperluan tambahan ni macam kita lah. Baju ada dah, pergi pakai kuk pula, pakai ridak pula, pakai piah pula. Itu dia panggil keperluan tahsiniyat, memperelokkan kehidupan. Senang. Itu dia panggil daruriyat, hajiyat. Macam kita kata daruriyat ni apa? Kita nak rumah. Ada dah rumah. Ada rumah, ada atap, ada dinding, ada pintu. Rumah tu. Tak boleh, saya nak banglo. Itu dia panggil hajiyat. Mana lebih daripada keperluan asas. Ada banglo pula nak hias pula. Itu dia panggil tahsiniyat. Yang kita nampak, itu prinsip syariat. Jadi masalah tu terbagi 3. Yang pertama, tengok huraian dia. Yang pertama dia panggil ad-daruriyat, keperluan asas atau utama. Ia adalah keperluan wajib dan asas dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Ketiadaannya akan menyebabkan hidup di dunia ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna, bahkan akan mewujudkan suasana kucak-kacir, huru-hara dan menatijahkan kerosakan. Dalam pada itu ia juga akan menyebabkan hilangnya nikmat dan kejayaan di akhirat, serta akan membawa kerugian yang nyata. Maka untuk menjaga keperluan ini, 5 perkara asas yang menjadi tuntutan dalam memelihara syariat Islam. Ada 5 perkara. Dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Tulis ni pelajar. Ad-daruriyatil khamsah, keperluan asas yang 5 dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama. Kalau tak ada agama, kita macam hayawan je. Yang kedua, nyawa. Kalau tak ada nyawa, kita masuk dalam tanah. Yang ketiga, akal. Kalau tak ada akal, kita jadi macam binatang, tak nak memikir. Yang keempat, harta. Tanpa harta, macam mana kita nak gerakkan kehidupan kita. Yang kelima, keturunan. Keturunan, manusia ni dia tak boleh hidup seorang dia atas dunia ni. Dia ada sambung menyambung. Kita tua, anak muda jaga kita pula. Dia tua, anak dia pula mari. Itu dia panggil kehidupan manusia mesti sambung menyambung. Ada keturunan, nasab. Dia panggil nasab. Itu ad-daruriyatil khamsah. Ingat dah, kena apa ni? Nyawa, agama, din, nyawa, akal, harta dan keturunan. Mari kita ambil contoh. Tak ada contoh, payah nak faham. Syariat Islam menjaga 5 perkara asas tersebut menerusi 2 kaedah. Satu kaedah kewujudan, dengan wujudnya undang-undang
Satu lagi, mengelak kemudaratan. Kita ambil contoh undang-undang yang menjaga 5 perkara ini. Menjaga kewujudannya dengan menetapkan peraturan dan ruku-rukunya, iaitu dengan satu perundangan yang dituntut supaya manusia mematuhinya. Mesti ada undang-undang, kalau tidak, tak ada. Contohnya, menjadi fardu ain bagi seorang Muslim menuntut ilmu. Kita orang Islam wajib belajar agar wujudnya agama yang murni, agama yang benar, jangan reka-reka sendiri, mari daripada Allah Azza wa Jalla, dan memajukan akal. Satu, wajib menjaga tubuh badan dengan memelihara hak-haknya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal demi kelangsungan nyawa. Disyariatkan perkahwinan untuk menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Bini pun tak ada, anak-anak tak ada, jadi tak ada. Manusia ni akan pupus. Serta diletakkan garis panduan muamalat untuk mengembangkan harta. Ini halal, ini riba, ini haram, itu dia panggil dalam bab muamalat. Adapun untuk mengelak kemudaratan, melarang segala perkara yang boleh merosakkannya dengan membina satu kaedah bagi mengelak daripada berlaku kerosakan atau ciri-ciri yang membawa ke arahnya. Apa dia? Contohnya, dilaksanakan undang-undang murtad. Siapa dia? Man baddala dinahu faqtulu. Siapa dia murtad, pancung kepala dia, bunuh, demi menjaga agama daripada dicabuli kekufuran dan kemurtadan. Manakala kita tak ada undang-undang murtad, orang boleh buat apa saja. Undang-undang pencegahan ajaran sesat, supaya orang tak mari kata ini Islam sedangkan bukan Islam pun. Ajaran batiniah, ajaran Parsi, ajaran yang pelik-pelik buat masuk dalam Islam, ditempelkan pada Islam, maka kena ada undang-undang pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan ajaran sesat. Dan diharamkan meminum arak dan dadah demi menjaga akal. Nak jaga akal, arak mabuk, dadah juga mabuk, mereng jadi bengong habis. Diharamkan melakukan dan memakan sesuatu yang boleh membahayakan nyawa. Haram makan benda-benda yang beracun ataupun yang merusakkan minda. Itu semua makanan-makanan yang karut, tak boleh makan. Diletakkan hukum hudud ke atas pencuri agar tidak berlaku pencerobohan ke atas harta orang lain. Curi, potong tangan. Zalim. Zalim apa dia curi harta orang tak zalim? Awak fikir separuh ya. Dia fikir undang-undang sekular, dia fikir kepada pencuri, kita fikir kepada tuan harta lain. Serta diharamkan perhubungan luar nikah untuk menjaga keturunan. Ini dia panggil maslahah daruriyat ni. Ada undang-undang yang mewujudkan, ada undang-undang pencegahan, kita kata itu daruriyat. Kita berpindah kepada keperluan biasa, dia panggil al-hajiyat. Al-hajiyat itu dia panggil keperluan biasa. Apa dia hajiyat? Tanpa keperluan ini, dan jika tidak diberi perhatian yang sewajarnya, akan menyebabkan orang Islam yang mukallaf, akil balik, secara umumnya mengalami kesukaran dan kesempitan dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, ia tidaklah sedahsyat kerosakan yang bakal berlaku akibat ketiadaan masalah daruriyat. Ini dia panggil keperluan. Macam kita contoh tadilah, rumah dah ada tapi nak banglo. Rumah comedah nak semi-D, nak penthouse apa dia, comel-comel tu, tingkat atas tu. Itu dia panggil hajiat. Contoh keperluan al-hajiat yang diraikan, yang diambil kira oleh syariat dalam pelbagai hal. Yang pertama dalam bab ibadat. Dia panggil, dalam ibadat ni ada satu undang-undang nama dia rukhsah. Tanda pelajar, rukhsah dengan makna kelonggaran yang diberikan kepada orang yang sakit untuk mengelakkan sakit yang lebih teruk. Orang sakit, kalau kita suruh dia puasa, mati terus dia.
Boleh mati tak? Mungkin mati. Kita paksa dia, awak mesti bangun berdiri solat, sedangkan dia tak boleh tak berdiri. Kalau berdiri rebah, itu berbahaya. Maka ada satu undang-undang hajiat, keperluan dalam hidup manusia ni kelonggaran. Dia panggil kelonggaran. Kalau kita tak ambil ni, makin teruk dia punya keadaan. Nah, itu berbahaya. Yang kedua dalam adat kehidupan kita, menikmati sesuatu yang bagus dan baik selagi ia halal dari segi makanannya, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kita kalau makan nasi kenyang tak kenyang? Tapi kenapa pergi beli kek mahal-mahal tu? Itu dia panggil hajiat. Tak payah, kalau tak makan apa tak apa. Tapi nak makan. Urusan dan pergaulan mengharuskan al-qirat, dia panggil mudarabah. Mudarabah ni kita berniaga. Kita bagi modal kepada orang, orang itu pergi berniaga. Kita relax kat rumah. Untung nanti kita bagi berapa, separuh-separuh ke, 1/4 ke, itu dia panggil mudarabah. Undang-undang yang diguna pakai oleh bank-bank Islamic bank sekarang ni mudarabah lah. Kalau tidak kita tak boleh ambil untung. Kalau kita bagi simpan saja, dia panggil berhutang. Hutang tak dibayar lebih. Itu kaedah. Dan jual beli secara tempahan, dia panggil bai' as-salam. Mana kita nak satu benda, kita cakap, awak, saya nak order dengan awak 1000 buah buku ni. Jadi tuan buku, tuan pencetak kata, saya tak ada duit, tak ada modal, mari duit dulu. Berapa harga? Harga RM59. 1000 buah 59,000. Mak bagi. Itu dia panggil bai' as-salam. Sebab keperluan. Kalau tak bagi modal dulu, orang nak berniaga tak boleh. Itu contoh lah. Yang keempat, contoh dalam bab jenayah, menerima tanda permusuhan sebagai bukti, dia panggil al-lawath. Tulis kat Arab, alif lam lam waw tha, al-lawath. Dalam kes yang tidak diketahui pembunuhnya. Itu dia panggil, contohnya orang ni bunuh orang, lepas tu dia campak mayat ni di kampung lain. Kita pergi siasat, ada ke tidak dia ni bermusuh dengan orang kampung ni. Kalau ada, itu dia panggil lawas. Ada eviden yang boleh dikaitkan dengan orang itu. Kalau kata tak ada langsung, itu bukan. Itu dia panggil pengkhianatan kepada orang kampung sebelah. Maka dalam Islam ada undang-undang ini. Dia panggil al-qasamah. Dan peruntukan bayaran denda diat kepada keluarga terdekat, dia panggil al-aqilah. Tulis awal nama aqil, al-aqilah, alif lam ain alif qa lam ta, al-aqilah. Al-aqilah ni makna apa? Keluarga terdekat. Bila orang ni contohnya tersalah bunuh orang, dia kena bayar diat 100 ekor unta. Nak ambil mana duit? Maka dibahagikan kepada aqilah ni, keluarga terdekat. Adik-beradik dia, sepupu dia, pak saudara dia, masing-masing kena sedekah. Mu 2 ekor unta, ini 1 ekor unta, kumpul bagi kepada keluarga mangsa yang terbunuh itu. Itu dia panggil al-aqilah. La ni takaful. Tahu takaful? Undang-undang takaful yang duduk jual ni, mereka juga belajar daripada undang-undang al-aqilah. Dulu aqilah ni waris-waris yang bayar. Sekarang ni tak ada waris-waris. Siapa dia nak bayar kita? Tak. Alah, minta RM10 bercelek putih mata. Supaya selesai masalah ni, kita menabung dalam takaful, masing-masing bagi RM50 sumbangan, maka dikumpul. Kalau ada kes kematian ke apa, maka syarikat takaful yang menjadi al-aqilah tolong bayar pampasan kepada orang yang dikenakan itu. Itu sistem. Baik, kita bagi kepada, dia panggil ad-daruriyat at-tahsiniyah. Dia panggil maslahah tahsiniyah, iaitulah keperluan tambahan. Apa dia? Beramal dengan adat, tabiat yang sesuai dan elok, serta mengelakkan kelakuan yang buruk yang akan ditolak oleh manusia yang sempurna akalnya. Kelakuan ini terkumpul dalam akhlak mulia. Contohnya, untuk memperelokkan ibadat dengan cara mengamalkan kebersihan dalam semua perkara. Kita nak mesti kena solat, betul tak? Tapi nak solat di mana? Di masjid. Kalau masjid tu comel, tandah dia bagus, comel, bersih, wangi, suka tak suka orang? Itu dia panggil keperluan tahsiniyah. Tapi kalau tak ada orang comel pun, tutup hidung masuk juga. Itu daruriyat. Nak kecil kat mana?
Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunat. Daruriyat, amalan fardu. Kalau tak fardu kena neraka. Tapi untuk memperlengkapkan hidup kita, nak naik darjat yang tinggi dalam syurga, dia panggil memperbanyakkan amalan sunat. Membuat kebajikan, tolong orang, bersedekah dan sebagainya. Semua perkara ini adalah kebaikan tambahan. Ketiadaannya tidak akan memberi apa-apa kesan terhadap kedua-dua masalah. Yang pertama, tambah itu, pelajar tambah, tetapi merugikan peluang untuk meningkat darjat. Peluang ada, solat sunat ada, tapi awak tak buat. Siapa rugi? Kita lah rugi. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang, kita tak ambil. Rugi tak rugi orang ni? Sangat rugi. Baik, tamatlah dari sudut al-masalih tu ada 3, daruriyat, kena hafal ni, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Dari sudut ad-daruriyatul khamsah ada 5, ingat. Hafal lah kawan. Jaga agama, lagi nyawa, akal, harta dan keturunan. Boleh hafal? Boleh ingat? Kena ingatlah nak jadi orang pandai macam ni lah. Itu dia panggil ini ilmu. Kitab kita ni menarik. Dia panggil ilmu perbahasa, ilmu usul. Orang panggil usul fiqh, usul syariah. Duduk sini, InsyaAllah. Nanti lepas ni kita akan baca kitab usuluddin, kita akidah pula. Ini penting. Kalau tak belajar akidah, macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Baik, kita pergi pada yang kedua. Prinsip syariah ini memberikan kemudahan dan menghilangkan kepayahan. Dia panggil prinsip at-taisir. Tulis tahu apa? At-taisir maknanya memberi kemudahan dan menghilangkan kepayahan. Hak mudah kita ambil, hak payah kita tolak. Satu lagi kelebihan yang membezakan Islam dengan yang lainnya ialah ia memberi kemudahan dan menghilangkan kepayahan. Islam mengambil kira semua keadaan dan kedudukan seorang insan, sama ada ketika lemah atau kuat, ketika di rumah atau ketika bermusafir. Syariat Islam merupakan rahmat daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata, aku tak utuskan Rasulullah SAW itu kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Ayat ini surah Al-Anbiya ayat 107. Dan Allah Ta'ala juga berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Surah Al-A'la ayat 8. Ini prinsip syariat, mudah, menghilangkan kepayahan. Dia panggil at-taisir, tulis ke Arab, at-taisir wa raf'ul haraj, ra fa'ain, raf'ul haraj. Itu haraj. Tengok ayat haji 78 itu haraj. Kami akan mempermudahkan bagi kamu hukum syariat yang paling senang, iaitulah syariat Islam dan syariat yang terakhir. Syariat ini bersifat istimewa, penuh dengan keringanan, kemudahan dan tiada penekanan yang melebihi daya kemampuan manusia. Tulis itu, dia punya dalil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada, kalau kata syariat Islam tak sesuai sebab payah, kita kata no. Yang payah tu awak, yang mudah itu syariat. Bila kita tak mengaji, jadi payah. Jadi waswah lah, jadi macam-macam. Masyaqqah, kepayahan ini terbagi pada dua. Yang pertama dia panggil kepayahan biasa, masyaqqah adiyah. Tulis ke Arab, al-masyaqqah al-adiyah. Masyaqqah biasa, ia terdapat pada semua kewajipan, kerana semua amalan sama ada di dunia atau akhirat memerlukan usaha. Tulis itu. Contoh solat. Solat ni terutama subuh. Senang ke payah awak nak bangun subuh? Hai, boleh tahan. Nah, orang panggil boleh fikir ke? Bangun kena kejut, bertepik badan, mok melau di rumah. Nak kata apa?
Senyum belaka, ingat ke mak dia dah lah tu. Wah duk mari bangun abang, bangun abang. Abang lu abang ngah bangun. Sudah bangun payah pula. Musim hujan sejuk. Kita duduk sini tak terasa. Coba awak duduk di negara sejuk. Hai, negara sejaljin. Macam mana nak bangun solat subuh? Duduk di negara Eropah. Subuh dia pukul apa? Maghrib Isya pukul 10, subuh dia pukul 12. Nak tidur masa mana? Punya. Tapi dia panggil ini masyaqqah adiyah. Tidak ada dalam ibadat, dalam hidup kita ni mesti ada masyaqqah. Mengingat nak makan senang ke? Payah. Dia kena masak. Sudah masak pula kunyah, kuat makan. Hok sakit gigi pula nonye. Semua itu masyaqqah adiyah. Tapi yang kita kata kita nak hilangkan tadi, masyaqqah di luar keadaan. Tengok. Yang pertama dia panggil masyaqqah, kepayahan luar biasa. Hal ini berlaku apabila perlakuan yang berterusan dalam mengamalkan suatu amal itu menyebabkan seorang itu terhenti melakukannya. Tak boleh nak buat. Macam kita paksa orang sakit suruh puasa, mati. La. Atau sebahagiannya. Kerana ia membawa kesusahan yang luar biasa kepada diri pengamalnya atau keadaannya. Kesukaran jenis kedua inilah yang mahu dilenyapkan oleh syariat Islam kerana dua sebab. Yang kita nak bincang ni masyaqqah ghair adiyah. Masyaqqah yang luar kebiasaan hidup. Yang pertama, dikhawatiri seorang Muslim akan meninggalkan jalan yang benar dan membenci ibadat serta kewajipan lain. Aku sakit ni, tak boleh, kena puasa juga. Aku miskin, tak boleh, kena pergi haji juga. Orang akan tinggalkan agama. Itu dia panggil, kalau kita paksa juga, dia akan tinggalkan agama. Lebih-lebih lagi orang baru masuk Islam. Kita kena fikir panjang orang masuk Islam. Malah ada orang soalan mari, budak perempuan bukan Islam masuk Islam, keluarga tak tahu lagi. Jadi satu hari dia pakai tudung, mak dia nampak, sudah mengamuk. Dia kata boleh ke tidak orang ni tak bertudung lagi sehari dua ni, sebelum dia pergi daftar nama dia sebagai seorang muslimah, lepas tu dia akan lawan lah. Jadi kita kata itu dia panggil masyaqqah yang perlu diambil kira. Jangan kita kumpayaku, jangan. Kita tak tahu apa yang akan jadi. Baik. Yang sebab yang kedua, dikhawatiri akan cuai dan lalai ketika berada dalam tekanan pelbagai tugas dan kewajipan lain yang dihadapinya. Walaupun dia mungkin mahu melakukan dua tugas serentak dengan sempurna, tetapi berakhir dengan meninggalkan kedua-duanya kerana berada di luar kemampuan. Jadi kita letak tugasan yang berat-berat, akhir kali dia tak mampu nak buat, dia tinggal belakang. Sebab itulah dalam Islam ni dia beri peluang kepada kita masa yang kita ada. Orang yang sakit nak berdiri tak boleh, solat duduk pun tak boleh, solat sambil tidur. Tapi tak boleh tinggal solat. Itu masyaqqah adiyah. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan syariat Islam membawa kemudahan manakala kepayahan dibuang daripadanya. Ingat. Contohnya firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Tanda pelajar. Surah Al-Baqarah 185 ni, ayat ni duduk di mana? Lepas ni buka Quran. Ayat ini duduk di tengah-tengah ayat puasa. Kutiba alaikumusiyam yuridullahu bikumul yusra. Allah kata, aku perdu ke atas kamu puasa, tapi aku nak kamu senang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun. Siapa dia musafir, penat nak puasa tak boleh, boleh buka puasa tapi ganti. Wa man kana maridan, siapa dia sakit tak mampu nak puasa, boleh buka puasa tapi ganti. Fa iddatun min ayamin ukhra. Tengok ayat 185 ni duduk di celah-celah ayat puasa. Itu dia panggil at-taisir dalam syariat. Ayat yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menjadikan kesempitan untuk kamu dalam beragama. Suratul Hajj ayat 78. Jadi dalam masalah haji ni banyak kesusahan, masyaqqah, maka Allah Ta'ala ringankan. Waktu Nabi sampai di Mina, hari raya haji, sahabat-sahabat mari, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melontar dulu tadi belum cukup. Nabi kata if'al wala haraj. Nabi kata pergi cukup, if'al wala haraj, buatlah tak salah. Orang ni mari tanya pula, saya cukur dulu belum lontar, if'al wala haraj. Semua soalan yang ditanya di Mina pada hari itu, Nabi kata if'al wala haraj, buat tak salah, buat tak salah. Itu dia panggil at-taisir.
Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi kata apa? Inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu sangat mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Sesiapa yang menjadikan agama sebagai satu bebanan, dia tidak akan dapat mengamalkannya. Berat. Nih, kita ni kadang-kadang kita tengok orang niat semaya, nak kosak, ta'aruk, ta'ayun, makmum, Allahu Akbar, tak, dia panggil tak boleh nak insta dia punya niat. Saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum tak masuk 10 kali takbir, menyusahkan. Susah tak? Kalau kita niat hati aku semaya zuhur, sah dah lah tu. Itu dia panggil kita yang menyusahkan. Kita yang musa dalam agama itu mudah, kita memaya. Jadi lagu ni lah akan jadi fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka jadilah, janganlah kamu melampau, cobalah untuk melakukannya dengan sempurna, dan bergembiralah dengan khabar balasan pahala. Hazal hadis rawahul Bukhari. Tulis kata-kata Abu Anas, agama itu mudah. Tulis tepi itu, agama itu mudah, tapi jangan mempermudahkan agama. Apa dia maksud? Agama mudah, kalau kita tak boleh semaya sambil berdiri, boleh duduk tak? Tak boleh duduk, baring. Tapi ada orang kata, oleh kerana saya sakit duduk di hospital, tak payah semaya. Ada kata tidak? Kepala melagu ni ramai pergi tengok di hospital, tanya khabar, maya ke tak? Tak maya. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Mempermudahkan agama, pakai guna otak diri, oleh kerana ada wayar di tubuh tak semaya, lah. Tapi agama itu mudah, ada wayar ke, ada air beg kencing ke, ada apa ke, kita boleh solat dengan cara darurat. Itu dia panggil agama itu mudah. Sangat berbeza dua kata-kata. Agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Ini setengah orang ni tak apalah. Agama ni senang je. Tak boleh solat sekarang, kita qada. Dia apa tidur kerah bangun pukul 10 maya subuh. Itu dia panggil mempermudahkan agama. Tapi kalau tidur sungguh, tidur mapuh orang panggil, tidur mati, lain. Seterusnya hadis dari Anas, Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahkanlah untuk manusia dan jangan menyusahkan mereka. Gembirakanlah mereka dengan khabar balasan pahala dan jangan buat mereka lari. Ini konsep dakwah kita. Dalam dakwah ni, yassiru wa la tu'affiru, tu'assiru. Permudah, jangan maya. Contoh, kita nak pergi dakwah tempat orang asli, nak ajak orang asli masuk Islam. Orang asli ni sinoni hidup dia dengan anjing. Muka dia masuk tempat asli. Ni lama dah kita tak bawa pelajar ni pergi dakwah. Dulu kita pergi 2 malam tidur tempat orang asli ni di Kuala Kuh. Itu kau kapua akak kita tu. Berapa orang dah masuk Islam? Alhamdulillah di Kuala Betih. Kita pergi Islam hari tu berpuluh orang asli masuk Islam, kita kata alhamdulillah. Tugas dakwah kita pergi ke pegawai-pegawai jabat agama di situ, kata mu sambung aku tu lu kempen masuk Islam. Masuk Islam. Dia hidup rumah dia tu penuh dengan anjing. Macam mana kita kata, awak jangan pegang anjing. Anjing mari jilak mu kena sama. Lari lah dia. Nah, hak tak tahan lagi nya. Lepas masuk Islam, esok enggak boleh ni. Potong. Sudah bunyi potong. Esok lari terus masuk hutan. Jangan potong dulu. Tasbitul aqidah dulu, kuat dah. Yang ini dia panggil la tunafiru. Jangan meliarkan orang. Liar. Kenapa tu? Takut. Pergi cari pula esok, tak ada duduk lautan. Kata apa? Jangan dakwah kena pandai. Seni kena ada. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Wi khabar gembira, jangan menakutkan. Hadzal hadis dalam Bukhari. Konsep mempermudah dan membuang kesusahan dalam syariat Islam merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan insan dan belah kasihannya terhadap umat manusia. Allah yang Maha mengetahui setiap manusia itu berbeza dari segi kelemahan dan kekuatan, kesehatan dan kesakitan, kekayaan dan kemiskinan. Tuhan tahu belaka, orang ni senang, orang ni susah, orang ni sakit, orang ni sihat. Jadi semua tu diambil kira. Allah Subhanahu wa taala menurunkan peraturan serta menetapkan perintah dan larangan dengan asas yang bersifat penjagaan. Dia panggil nakala minallah, nak jaga, bersifat lemah lembut, rahmat dan mudah,
Asas-asas ini adalah dasar yang diambil daripada syariat Islam. Bertepatan dengan tujuan itu, para ulama telah berjaya meletakkan beberapa kaedah atau prinsip umum untuk memudahkan amal manusia dan membuang kesukaran daripadanya. Tulis ini, tulis contoh qawaid fiqhiyah. Tulis apa? Tulis pelajar. Qawaid fiqhiyah. Mana kaedah-kaedah fiqh yang diambil istinbat daripada Quran dan hadis, kemudian dibuat satu kaedah yang menyenangkan kita. Ada belajar tak? Pelajar-pelajar hak dikata berapa ni? Dikata 5 belajar qawaid fiqhiyah ada. Itu dia panggil prinsip asas fiqh duduk sini. Jadi kita bawa 9 contoh. Yang pertama dia panggil kesukaran membawa kemudahan atau keringanan. Tulis ku Arab, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau sukar jadi mudah. Allah, saya nak solat payah ni sebab tak boleh nak berdiri, duduk. Itu dia panggil bila sukar jadi mudah, jadi susah. Yang kedua, sesuatu perkara itu apabila sempit diluaskan dan yang luas disempitkan. Apa dia maksud? Iza daqal amru tasa. Bila sempit jadi luas, bila luas jadi sempit. Apa dia maksudnya? Contoh paling mudah sekali, mayalah sini tak? Kita hari ni musafir, travel jauh penat, kita boleh qasar, boleh jamak. Bila sampai rumah boleh lagi qasar? Tak, sebab di rumah kita sudah ada keluasan. Iza daqal amru ittasa. Bila sempit jadi luas, bila luas jadi sempit. Mau kena faham lah. Ini kaedah. Kalau nak sarah ni pula, petai kagak tak habis. Yang ketiga, tulis ad-dararu yuzal. Kemudaratan dihilangkan atau dihindari. Ad-darar yuzal. Segala bentuk kemudaratan Islam kata buang belakang. Apa saja bentuk. Yang keempat, kesukaran tidak boleh ganti dengan seumpamanya, diganti dengan kesukaran juga. Dia panggil al-masyaqqatu, tak boleh buang hak ni ambil hak sukar lain juga, tidak boleh. Jadi kita kena ambil hak sukar dengan hak senang. Yang kelima, kesukaran yang lebih besar diganti dengan kesukaran yang lebih kecil. Dia panggil benda yang mudarat lebih besar, kita kena hilang, ambil hak kecil. Apa dia kata-kata ni? Contohnya orang kecil manis. Kecil manis ni bahaya tak bahaya kalau kaki dia menanah? Bahaya. Doktor kata mu kena gerak kaki. Kalau tak gerak kaki, kejap lagi dia melarat sampai ke paha, mati. Mana mudarat lebih kecil? Hilang kaki kecil atau hilang nyawa? Hilang kaki, gerak kaki. Bukan senang-senang nak gerak kaki. Kena doktor pakar yang boleh mengesahkan. Kita sama kita, kadang-kadang orang kita doktor pakar dah, dia tak pakar pula tak mau gerak. Weh, tak payah pergi cari akar kayu lah, minum ubat jamu orang duk jual dalam internet lah. Akhir kali potong sekali dengan pohon-pohon, lepas pada potong pohon, potong sekali dengan nyawa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dia panggil jangan duk main. Yang keenam, keperluan itu dikira sebagai satu kepentingan, tidak dikira bagi umum atau perseorangan. Jadi kita kata masyaqqah tu kita kena kira umum. Contohnya musafir. Musafir ni tak sama dengan orang dulu, dengan zaman kita. Pasal itulah Nabi kata orang musafir boleh qasar, boleh buka puasa. Dulu orang berjalan kaki, orang naik unta, ngongek pada pasir tengah panas. Lalu ni kita naik kereta aircon, macam duduk air peti, air batu, sejuk. Tapi boleh tak kita ambil rukhsah nak buka puasa, nak qasar semaya? Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Sebab dia kata as-safaru, tulis kaedah, as-safaru mazinnatul masyaqqah. Musafir itu sumber kesusahan. Tak usah kata gapo lah, kita musafir dengan travel dengan kapal terbang. Pergi awal airport pukul 4 pagi tu rumah. Sampai airport kapal terbang delay pukul 12 tengah hari. Bengok kita duduk airport nak buat gapo? Nak. Sakit pinggir awal duduk atas kerusi lama-lama ni. Dah lah serabut lagi orang tunggu tunggu lagi nak ambil kita. Hilang dia punya nak flight, connecting flight terlepas. Oh, macam-macam. Jadi kita kata masyaqqah tu masih ada lagi. Pasal itulah dia kata as-safaru mazinnatul masyaqqah. Musafir itu menjadi sumber kesusahan. Sedap ngaji kawaid ni. Sedap
Kita nak suruh dengar lah ni, waktu baca kitab ni, biar orang tua dengar, orang muda dengar, orang alam nyata dengar, alam maya dengar. Barulah lepas ni mungkin kita buat belajar kelas, pergi cari kelas qawaid fiqhiyah. Cukup menarik. Yang ketujuh, keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Tulis ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat mengharuskan yang dilarang. Contohlah kita kata Covid mari. Covid mari darurat tak? Darurat. Darurat kata kena semaya berjarak, takut jakit. Luas mana? KKM kata 1 meter. Tak boleh kita buat 2 meter. Sebab kaedah yang ke-8 kata ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dinilai mengikut kadar. Jadi kalau kata KKM, Kementerian Kesihatan kata jarak 1 meter, awak pergi buat 2 meter, maka solat dia bermasalah. Sebab kenapa jarak lebih daripada yang sepatut? Ni marah pula ni geng-geng konspirasi kata ustaz sokong juga jarak. Kita tak sokong, tapi dah jadi dah pula tu. Pemerintah yang buat. Kita terpaksa kena akur. Ni ada setengah masjid ni. Allah, lawah lah. Katamu ni Covid mana ni pakar ni? Kementerian Kesihatan kata 1 meter, awak tak 3 meter. Ini tanggungjawab AJK masjid yang kerah kepala. Dia tu lebih SOP daripada SOP lah. Kita tengok dari ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat boleh mengharuskan benda yang dilarang. Tapi kena ingat ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu mesti ditakdirkan. Darurat kerak tangan, kerak kaki, cakap kaki. Sebab takut melarat. Doktor semena-mena pergi kerak apa ni lutut, haram. Sebab dia tidak ikut SOP ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Faham tu? Ni doktor ada ni. Dah baru dia nampak dia punya qawaid fiqhiyah. Satu lagi, hak ni tak jauh dengan kita. Bila kita masuk jarum, biasa doktor akan tampalkan stiker plaster atas ni supaya jarum tak gerak. Darurat. Kita nak semaya, bila jarum ada tangan, kita kena sapu atas balutan. Tapi kalau perlu 1 inci, 2 inci, jangan buat tampal semua tangan. Itu di luar daripada tuqaddaru biqadariha. Itu yang kena. Ini kena belajar. Pasal itulah qawaid ini kita kena belajar pegawai-pegawai kesihatan supaya dia boleh jaga masalah orang nak solat. Orang nak solat. Itu penting. Baiklah. Yang ke-9, perkara yang senang atau mudah tidak gugur diganti dengan perkara yang lebih sukar. Al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Benda yang senang tak gugur dengan benda yang payah. Contohnya kita kata kita nak solat, tak ada air. Doktor kata awak tak boleh guna air. Kalau guna air buruk tanganmu. Tapi kita ada debu, tayamum. Debu tak apa. Yang penting debu bersih. Maknanya hak mana hak nak buat hak sukar tak boleh. Jangan tinggal yang senang. Kita kata kita duduk atas kapal terbang. Atas kapal terbang tak boleh berdiri solat. Dia marah, pramugari marah. Tak boleh. Kita boleh solat atas kerusi. Kita panggil al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Jadi itu kaedah-kaedah yang banyak. Penutup. Oleh itu, setiap perkara yang mengenepikan keadilan dengan memilih kezaliman ataupun menukar rahmat dengan keganasan, kebaikan dengan kejahatan, kebijaksanaan dengan keadilan, maka ia bukan lagi syariat Islam, walaupun termasuk dalam kategori syariat itu dengan cara penafsiran yang salah. Ni ramai orang rempuh masuk dalam syariat benda yang bukan syariat. Ni banyak ni. Oh ini amalan ahli sunnah wal jamaah, aswaja. Apa dia? Pergi melompat di kubur. Kita kata lak, awak cuba nak masukkan benda yang tak ada dalam agama. Ini berbahaya. Tempel kepada agama bukan benda daripada agama. Sebab itulah tanggungjawab kita para penuntut ilmu mesti bertanggungjawab nak jaga hifzuddin, jaga agama daripada mengekang ajaran sesat yang dibawa masuk, berlindung di sebalik nama ahli sunnah tapi amalan tak ikut sunnah. Ini berbahaya. Dengan kata lain, manifestasi menyeluruh bagi kemudahan dalam Islam dan segala aspeknya tidak mungkin dapat diterangkan sepenuhnya dalam makalah yang ringkas ini. Kita perlu pada kitab-kitab yang besar seperti Al-Muwafaqat fi Usul Syariah
li Syatibi, tulis nama kitab Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Di Syatibi ada 4 jilid. Qawaidul Ahkam, tulis nama kita Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, seorang tokoh besar dalam ulama dalam mazhab Syafi'i. Nama dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Kitab dia sangat menarik, nama dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian kita hak baru ni Muhammad Abu Nur, dia tulis 10 jilid kitab Qawaid Mausu'ah, Qawaid Fiqhiyah, yang kita boleh belajar insya-Allah. Nama-nama ini perlu pelajar-pelajar naik ke atas perpustakaan Pondok Sungai Daya, kita pergi kenal kitab-kitab yang besar-besar supaya kita luas minda, terbuka kita punya pemikiran untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang syariat. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan baca asas kemudahan dan keringanan dalam Islam biiznillahi azza wa jalla. Jadi pelajar-pelajar yang belum ada kitab Islam Agama Cara Hidup di alam maya, di alam nyata boleh cari kitab. InsyaAllah kita akan baca pada pagi Jumaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.